Jurnal Icon, saya sebenarnya nak menyanyi lagu Pontianak Harum Sunnah Malam tu, tapi saya tahu saya tidak punya suara yang tapi sedap. apa salahnya kalau Aisyah cuba? Tak apalah. Okey Datuk, nak tanya juga agaknya proses ataupun rentetan kepada penubuhan Persona Pictures. Latar belakang industri filem ni, kalau kita kenal, memang ruang untuk pembikin filem wanita memang susah. Betul. Dan tiada siapa nak bagi saya peluang masa itu sebab mereka tak percaya pada saya. Yang beri saya peluang actually was pelakon utama yang kenal saya, kenal kerja saya, dan dia yang meletakkan syarat kalau penerbit tu nak buat filem tu, dia mesti ambil saya sebagai pengarah. Itu macam tu. Lepas itu penerbit tu pun memang baik hatilah, dia ambil saya. Dan selepas itu, sebab sebelum itu bila saya bawa skrip saya, tak ada siapa nak. Susah saya nak cari pelabur untuk skrip saya. Dan selepas saya buat filem pertama itu pun ada masalah yang sama. Kami berbincang macam mana nak buat. Dia kata kita kena buat syarikat sendiri dan raise our own finance. So itu yang kami lakukan, buat syarikat sendiri dan cari dana sendiri, pilih cerita sendiri. Okay, mungkin karya pertama yang diterbitkan oleh Persona Pictures. Ringgit ke Surga. Ringgit ke Surga. Ringgit ke Surga. Selubung tu Selubung dalam itu saya buat secara co-production dengan syarikat Identity. Maknanya Ringgit ke Surga tu adalah betul-betul titik peluk 100% ya. Ada satu stigma yang biasanya akan kata filem-filem yang berbentuk artistik. Biasanya kalau bersifat artistik ni mesti kurang mendapat tumpuan orang kebanyakan. Tak ada ke nak mencari titik tengah yang orang kata filem tu masih komersial namun tak kasar sikit melacurkan filem itu. Sebenarnya pembikinan filem ini dia satu industri yang banyak peringkat dia. Dan dia memangnya satu industri yang komersial. Kalau tidak ada nilai komersial, tak boleh nak jual filem tu. Kalau tak boleh dijual, tidak ada pendapatan, tak bolehlah terus menerbit filem. So mesti ada nilai komersial dalam filem itu. Dan yang penting dalam pembikinan filem secara global ialah branding untuk filem itu. Branding tu yang menjual filem itu. Branding tu mungkin dari segi nama pengarah dia, nama penerbit, dan khusus macam nama pelakon, nama bintang filem itu. So dia orang kata filem itu selalunya star driven kan. Memang betul. Memang dia bergantung pada nama-nama branding yang sudah dikenali oleh penonton filem. Ya. Jadi sebab itu perkataan komersial tu memang biasa dalam feature film. Yang tidak biasa ialah filem artistik, sebab sebenarnya sukar nak diberi definisi apa itu filem artistik. Selalunya filem artistik adalah filem eksperimental. Dan di Amerika misalnya, kalau filem artistik itu mempunyai rangkaian pawagamnya tersendiri. Terhad, tetapi ada untuk filem-filem yang sebegitu. Yang lain mainstream, macam yang kita tengok apa yang keluar daripada Hollywood. Bollywood adalah filem mainstream dan memerlukan tarikan komersial. Kalau tidak, dia tak boleh nak jual filem itu. Yang penting filem dia panggil bums on seats kan. Kena ada punggung atas tempat duduk dalam pawagam itu. Itu yang memberi pendapatan kepada filem itu. Jadi untuk memastikan itu, filem walau baik macam mana pun mesti ada nilai komersial dia. Okay, tadi Datuk ada katakan bahawa yang memberi branding pada filem itu adalah antaranya pelakon-pelakon di dalam filem itu sendiri. Seperti Datuk sendiri, apabila kebanyakan pemilihan pelakon tu banyak yang diambil adalah muka-muka komersial. Penyanyi pun ada. Penyanyi contohnya seperti Maya Karim. Itu memang biasa. Itu memang biasa sebab apa? Itu saya. Tapi kalau tengok Yusof Aslam, dia akan ada muka-muka branding Yusof Aslam, ada muka-muka pelakon. Dia tengok itu Yusof Aslam punya filem. Kita bekerja bukan hanya untuk beberapa hari, tapi dengan pelakon, bila kita dah lama bersama-sama, kita dah kenal gaya, pemikiran masing-masing. Kalau you joke, saya boleh agaklah apa nak cakap kan. Jadi ngam macam tu kan. Jadi itu perkara biasa. Dan bila kita dah percaya dengan orang tu, dan kita susah macam mana pun, bajet tak cukup, dia buat juga scene tu, dia pergi juga ikut kita. Tak, kalau kata dia selalunya naik kapal terbang, hari ni naik kereta, okey juga dengan dia. Itu yang menjadi satu bonding, sudah ada bonding kan. Dan ini yang penting dalam filem.
wajah itu akan keluar di depan kamera. Dia confident dengan kita. Dia selesa dengan kita. Dia percaya dengan apa yang kita buat. Okey, you buat macam ni. Dia tak kekok. Kalaupun dia rasa bodoh pun dia akan buat juga. Sebab dia percaya pada you. Yang dia akan nampak bagus depan kamera. So itu yang satu persefahaman yang dah ada. Dan susah nak cari. Jadi sebab itu you tend to macam okeylah kita ambil balik lah. Kalau ada dua yang baru, you mesti ada dua yang lama kan. Sebab you perlu kita orang rasa senang. Adakah Datuk akan memberi peluang kepada muka-muka baru mungkin berlakon di bawah pengarahan Datuk? Saya banyak buka peluang untuk pelakon-pelakon baru. Memang setiap filem ada pelakon baru. Setiap filem. Adakah kalau saya memberi pilihan untuk Datuk memilih ilmu lakonannya sangat bagus berbanding dengan seorang penyanyi yang tidak boleh berlakon, walaupun boleh berlakon tetapi nampaklah dia berlakon tu tapi dia mempunyai tarikan komersial dan ramai pengikutnya, mana satu agaknya Datuk akan lebih pilih? Saya selalunya ikutkan watak dalam skrip itu. Kalau dia tidak boleh buat, dia tak boleh buat lah. Kalau dia boleh buat semasa casting, ataupun semasa improvisation, dia boleh buat. Saya tahu dia boleh buat. Ataupun Datuk ketika membangunkan watak tu dah membayangkan siapa yang akan memeran watak-watak tu? Sudah ada. Bila saya tulis tu, selalunya bila kita tulis, untuk memacu inspirasi kita supaya kita terus habiskan tulisan itu, kita kena letak muka. Jadi kadang-kadang saya tengok muka dalam magazine, dalam saya punya laptop saya dah pilih dah gambar tu. Saya letak muka kat situ. Kadang-kadang saya suruh saya punya visual artist tolong buat muka ni, rambut dia tambah sikit, panjangkan sikit ke, tukar baju dia, muka sama baju tukar. Kan seperti apa yang saya visualkan. Dan saya gunakan itulah bila saya tulis. Kemudian kalau saya bayangkan lokasi macam mana, saya akan pergi ke lokasi itu untuk melihat apa yang saya boleh gunakan dalam cerita itu. Untuk pelakon, yang penting kalau pelakon itu is a character role yang panggil kan. Mereka mesti bersedia untuk memberi masa berlatih dengan saya. Kebanyakan karya-karya Datuk banyak juga mendapat hentaman daripada sesetengah pihak, dan bagaimana Datuk mempersiapkan diri dan juga melawan kembali hentaman-hentaman tu. Saya cakap tadi, apa yang kita buat untuk filem kita kena confident. Kenapa kita buat? Kenapa kita pilih visual ini bukan ini? Kenapa kita ambil shot ini bukan ini? Kadang-kadang simple je, shot yang tu rosak, saya ambil lah shot yang tu. Ataupun lakonan dia dalam shot yang tadi tak bagus, saya ambil shot yang ni. Kita ada sebab dan kita tahu kenapa kita buat begitu. Dan bila kita buat filem, tidak semestinya semua orang suka filem kita. Dan kita kena sedia. Macam kita individu juga. Bukan semua orang suka kita kan. Tapi depan kita mungkin dia kata dia suka. Jadi kita taklah mesti naif sangat. Janganlah lurus bendul sangat, ingat semuanya betul. Kan? Persiapkan diri juga. Jadi bila orang kritik, kita pun taklah perlu nak marah, nak melenting. Melainkan dia personal. Bukannya satu kritikan untuk kritikan filem, tapi memang kita dah lama dalam industri, kita tahu orang ni nak gasak kita ni. Tengok dia punya pattern macam mana, pergi kita tengok next line tu akan betul. Kan? So kita dah tahu semua tu. So kalau tak suka jangan buat kerja ni. Sebab kalau nak buat, kenalah berhadapan dengannya. Lepas ni pandangan jujur dia, cuba dapatkan pandangan jujur Datuk berkenaan situasi industri perfilman tempatan sekarang ini. Sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama Jendela Icon. Ya.